Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, Atuk Dit berharap sahabat-sahabat terus sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti dan menyokong Atuk Dit Studio. Terima kasih juga kepada yang memberi komen secara peribadi atau di kumpulan-kumpulan WhatsApp Borderless. Atuk Dit akui tidak sempurna dan tidak mengetahui semua perkara. Oleh itu, Atuk Dit amat menggalakkan dan mengalu-alukan komen-komen yang membina bagi tujuan penambahbaikan. Sebaik-baiknya, komen yang dibuat dikongsikan di ruang komen di bawah. Semoga ia menjadi asbab kebaikan untuk kita bersama. Siri ini merupakan siri kedua bagi fungsi mengarah keselamatan kerja pembinaan. Cabaran sebenar di dalam menguruskan keselamatan dan kesejahteraan ialah menguruskan manusia, bukan jentera, bahan ataupun sistem pengurusan itu sendiri. Prestasi jentera, bahan atau sistem pengurusan bergantung kepada pemahaman, kecekapan dan kemahiran sumber manusia yang digunakan bagi mengendalikan ataupun melaksanakannya. Manusia yang dimaksudkan ialah semua pihak di tempat kerja, termasuk pelanggan, pihak pengurusan, kaki tangan penyediaan, pekerja, termasuk juga personal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mereka datang dari pelbagai latar belakang, sama ada bangsa, keturunan atau warga negara, serta sikap, pendidikan, pengalaman dan juga budaya kerja. Kesemua faktor tersebut mempengaruhi tindak balas mereka kepada aspek berkaitan keselamatan dan kesihatan serta tingkah laku di tempat kerja. Mereka bukan sahaja perlu diberi arahan, malah juga perlu dipimpin, didorong dan dibimbing bagi memastikan sesuatu dapat dilaksanakan dan disiapkan dengan cekap dan betul serta tanpa risiko keselamatan dan kesihatan kepada semua pihak yang terlibat. Secara tersirat, pihak pengurusan, penilai tapak dan profesional keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah antara pemimpin di tempat kerja. Siri terdahulu telah mengupas secara ringkas aspek berkaitan pendekatan yang perlu dipertimbangkan semasa memberi arahan. Oleh yang demikian, siri ini mengupas secara ringkas pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk memimpin pelaksanaan aspek berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Memimpin sering dikaitkan dengan pemimpin dan kepimpinan. Siapakah pemimpin? Dan apakah pula kepimpinan? Menurut John Quincy Adams, Presiden Amerika Syarikat ke-6, jika tindakan anda memberi inspirasi kepada orang lain untuk bermimpi, belajar dan melakukan sesuatu yang lebih baik dan menjadi seorang yang lebih baik, anda adalah seorang pemimpin. Kepimpinan pula, menurut Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika Syarikat yang ke-34, adalah seni mendorong orang lain melakukan sesuatu yang anda mahu lakukan kerana dia mahu melakukannya secara sukarela, bukannya kerana terpaksa. Di mana-mana saja terdapat individu yang dilantik atau mengaku diri sebagai seorang pemimpin, tetapi tidak semuanya adalah pemimpin yang baik, berkesan dan berjaya. Linda Carter, isteri kepada Presiden Jimmy Carter, selaku wanita pertama ke-39 Amerika Syarikat, mentakrifkan seseorang pemimpin membawa pengikutnya ke mana mereka hendak pergi. Tetapi seorang pemimpin yang hebat membawa pengikutnya ke mana mereka tidak mahu pergi tetapi sepatutnya pergi. Berdasarkan takrifan-takrifan tersebut, jelaslah seorang pemimpin yang cekap, berkesan dan berjaya atau hebat perlu memiliki beberapa kemahiran insaniah tertentu. Pemimpin yang hebat bukan setakat mampu memberi arahan, malahan mampu memberi inspirasi serta mendorong dan membimbing orang lain yang tidak mahu melakukan sesuatu tetapi komited melakukannya secara sukarela bagi memastikan objektif bersama yang ditetapkan dapat dicapai. Secara umumnya, terdapat 4 gaya kepimpinan utama yang kerap diamalkan ataupun diterapkan oleh pemimpin. Gaya-gaya tersebut ialah gaya autokratik, delegatif, partisipatif dan berdasarkan situasi.
Pemimpin autokratik juga dikenali sebagai pemimpin diktator dan kerap berkomunikasi secara agresif. Segala-galanya tertumpu kepada pemimpin. Dialah yang menentukan apa, mengapa, di mana, bila, siapa dan bagaimana sesuatu perlu dilakukan. Pendapat dan idea orang lain tidak penting dan tidak diterima. Arahan dan keputusan muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Hanya dirinya sendiri sahaja yang betul. Dia akan mengenakan hukuman yang berat kepada mereka yang gagal mematuhi arahan. Pemimpin delegatif pula ialah pemimpin yang lepas tangan. Segala-galanya diserahkan kepada orang bawahan untuk menentukan bagaimana sesuatu perlu dilakukan. Pemimpin hanya menyediakan sumber yang diperlukan. Dan dia hanya akan menegur ataupun membuat pemeriksaan atau penilaian sesekali sahaja mengikut keperluan. Pemimpin partisipatif atau pemimpin demokratik menerapkan dan mengamalkan pendekatan kerja berpasukan. Dia mempunyai hubungan yang rapat dan mesra dengan orang bawahan. Sentiasa bersama-sama dengan orang bawahan melakukan sesuatu yang ditetapkan. Dia juga terbuka kepada pendapat, pandangan dan cadangan daripada orang bawahan. Semuanya mengenai kita, bukan aku, engkau atau dia. Pemimpin berdasarkan situasi, seperti sesumpah yang boleh bertukar warna mengikut persekitaran. Pemimpin ini tidak menerapkan atau mengamalkan gaya kepimpinan tertentu sepanjang masa. Namun begitu, dia mempunyai visi yang jelas mengenai hala tuju yang ditetapkan. Dia akan menilai keperluan, keadaan atau persekitaran sebelum menerapkan gaya kepimpinan tertentu, sama ada gaya autokratik, delegatif atau partisipatif. Melainkan gaya berdasarkan situasi. Tiada satu gaya kepimpinan yang sesuai untuk semua keadaan atau persekitaran. Gaya autokratik sesuai jika bekerja dengan orang bawahan yang tidak cergas, tidak kompeten atau tidak berdisiplin. Dalam situasi mendesak, tiada masa untuk berbincang. Kesubukan masa untuk mematuhi tarikh akhir yang tidak fleksibel. Keadaan yang memerlukan pemantauan segera. Gaya delegatif pula sesuai untuk memimpin orang bawahan yang memiliki pengetahuan, kemahiran dan dorongan serta kecekapan yang tinggi untuk melaksanakan sesuatu yang ditetapkan. Dan mereka tidak suka diuruskan secara mikro oleh pemimpin. Gaya partisipatif sesuai untuk memimpin orang bawahan yang memiliki pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan, tetapi masih memerlukan dorongan dan bimbingan untuk melaksanakan sesuatu yang ditetapkan. Dia juga sesuai diamalkan dalam keadaan di mana pemimpin memerlukan suapan atau pendapat dan pandangan serta maklum balas daripada orang bawahan. Antara lain, seorang pemimpin yang cekap, berkesan dan berjaya memiliki atau mengamalkan ciri-ciri berikut. Visi dan misi yang jelas, kekuatan alamat, keyakinan diri, disiplin diri, pengurusan masa berkesan, kemahiran komunikasi berkesan, jujur dan telus, berintegriti dan boleh dipercayai, berkuasa tetapi tidak menyalahgunakan kuasa, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah berbangkit, berperanan sebagai pemain pasukan bukan pemain individu, kuat tetapi bukan pembuli, baik tetapi bukan lemah, prihatin dengan masalah orang bawahan, tegas serta adil, sentiasa meraihkan kejayaan bersama orang bawahan, kejayaan kita bukannya kejayaan aku, dan menerima pertanggungjawaban atas kegagalan bukannya menyalahkan orang bawahan atau pihak lain. Sebagai pihak pengurusan, pemilik tapak atau profesional keselamatan dan kesihatan kerja merangkap pemimpin di tempat kerja. Adakah anda seorang pemimpin autokratik, delegatif, partisipatif atau berdasarkan situasi? Seterusnya, adakah anda memiliki ciri-ciri pemimpin hebat seperti yang dinyatakan? Sekiranya jawapan anda ya, tahniah, anda seorang pemimpin yang hebat. Namun begitu, anda tidak boleh mudah berpuas hati atau berasa selesa kerana keadaan berubah, cabaran berubah. Anda
perlu terus mempertingkatkan gaya kepimpinan anda serta meningkatkan prestasi anda sebagai seorang pemimpin ke tahap yang lebih baik. Sekiranya tidak, anda perlu berusaha memperbaiki diri bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sebagai pemimpin di tempat kerja, dan seterusnya meningkatkan prestasi anda dan orang bawahan secara menyeluruh. Atau Dad berhenti di sini untuk siri ini. InsyaAllah siri berikutnya akan mengupas secara ringkas aspek berkaitan mendorong serta membimbing pengikut atau orang bawahan. Sehingga berjumpa lagi, disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.